Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra ya. Ya, hari ini kita mau berkongsi satu masalah kereta, yaitu Nissan Urban i25 model lama juga lah. Ini kereta dia. Ya, ini kereta dia. So, apa yang kita mau kongsi hari ini? Kenapa orang itu datang? Apa masalah ini kereta sebenarnya? Pada mulanya dia datang, dia mengadu ketika jalan, kan? Ketika jalan, kita tekan brake, dia tidak bunyi, itu berbunyi berdesing. Tapi bila dia lepas tu brake, bunyi macam ada geseran. Kita ingat plate besi yang ini. Sini maju sini. Kita ingat plate besi. Ini. Ingat ni plate besi di belakang ni bergeser dengan rotor ni. Ni besi. Bila kita cek, tiada juga gap di sini yang kena. Ya. Setelah kita mengenal pasti apa masalah ini Ben, masalah dia ialah kaliper pin jam dan juga piston tu tidak rata dia punya cengkaman. Jom kita tengok dulu apa tanda-tanda kenapa dia menghasilkan bunyi. Daripada pad brake ni kita nampak ya. Kita nampak di pad brake. Perhatikan di kawasan sebelah sini. Sebelah sini dia ada rendah sikit ada makan sebelah. Ini yang ketara lah sebelah ni. Nih. Nampak nih. Ini rendah, ini tebal, betul. Ini tipis sikit, ini tebal. Ini tipis, ini tebal sebelah area ni. Kenapa dia tebal sebelah sedangkan satu tempat yang sama? Kaliper brake yang sama, kenapa dia tebal? Dan apa kaitannya dengan yang bunyi tadi itu? Okey, kaitannya yang bunyi, dia kan duduk macam ni. Dia duduk begini. Okey, dia duduk begini. Nah, jadi ketika kita brake, ini rotor di sini. Okey, ketika kita brake, ini piston, 2 biji piston ni akan tekan ni brake seiring. Dan kaliper lock ni dia akan pun seiring keluar masuk juga. So dia duduk macam inilah untuk senang faham. Saya buat macam inilah senang. Lebih kurang beginilah. Nah, kita tengok ni. Kita beginilah. Kita masukkan ni. Dia macam ni. Dia duduk begini. Okey, bila duduk begini, okey, sekarang isunya apabila dia duduk begini, tekanan piston ni dia kena sama rata dan yang ini tidak boleh jam. Kaliper pin ni. Ni. Dia boleh jam. Macam ni dia okey lah. Dia boleh tengah masuk macam ni. Ini boleh keluar masuk. Alright. Okey. Yang ini pun, so yang ini di atas ni tidak jam. Yang ini tidak jam. Sebab itu kenapa tidak rata dia punya ni, sebab yang ini masuk, yang ini jam. Sekarang ini kita telah buat, ini jam, asal dia ini jam. Ini sekarang sepatutnya ini kita dah buat tidak jam sudah. Ni. Ini dia boleh keluar masuk. Ini boleh keluar masuk. Asal dia ini dia tidak boleh keluar kita tak boleh keluar sebab dia ada jam. Kenapa dia jam ini? Kaliper pin lock ni disebabkan oleh bush dia ni, getah dia koyak. Getah ni dia duduk sini. Coba kita tengok sini, dia duduk getah di sini ya. Getah yang koyak ni duduk sini. Jadi bila koyak, ini yang koyak ni kita ini dah ganti, dia punya brake kit ni kita sudah ganti. Bila koyak, pasir dengan air akan masuk dalam bercampur dengan grease. Di dalam ni ada grease. Sekarang ini kita dah baiki, so dia tidak jam lah. Kita boleh tarik keluar sudah. Kita boleh tarik keluar, dia boleh masuk, dia boleh keluar. Ni boleh masuk, boleh keluar. Kenapa dia makan sebelah? Sebab ini dah masuk. Ini dah masuk dalam. Okey, dia kan dah duduk macam ni. Sekarang kita macam ni lah. Dia duduk begini. Okey. Ketika brake, kita tekan di pedal kaki atas tu, dia akan masuk macam ni. Dia akan masuk serentak ni. Serentak. Dia akan masuk serentak. Tetapi apa masalah dia? Bila ini sudah masuk, yang ini tak masuk. Dia masih lonjong macam ni, masih panjang macam ni. So dia miring lah. Jadi dia tidak rata. Umpama macam ni lah. Senang faham begini. Contoh lah gini. Ini brekan masuk gini. Okey, contoh lah, contoh. Ini ataupun begini. Ini contoh. Okey, ini contoh dia, kita masuk macam ni. Alright. Okey, ini brake. Kalau kita perhatikan yang ini jam tau. Jadi dia tidak makan sama rata. Jadi bila dia berpusing, dia menghasilkan bunyi ketika kita tidak tendang. Nampak ni? Jadi ketika kita lepaskan brake macam ni, dia akan yang bawah ni dia akan masih sangkut macam ni.
Dia macam itulah lebih kurang. Sebab dia masih tidak sama rata dia makan. Ini dah keluar, dia masih tak keluar-keluar sebab dia jam. Ini jam nih. Ini bila dia jam, dia akan menghasilkan bunyi. Tapi ketika kita tekan brake, dia tidak menghasilkan bunyi. Tapi ketika kita lepas macam ni, dia hasilkan bunyi. Ini brake tidak sama rata. Coba kita tengoknya. Tengok nih. Ini tebal, ini tipis sikit. Disebabkan oleh kaliper pin ni jam. Sekarang kita dah baiki. So alang-alang kita baiki, kita dah bagi tahu owner untuk kita servis sekali dengan piston dia. Piston dia ni, piston brake dia ni, duduk ni kita dah ganti ya. Ini piston baru dia. Di dalam ni dia berkarat tau. Ini piston pun dia tidak sama rata balance dia masuk. So kita dah ganti itu piston kit dia. Ini dia punya piston kit asal dia koyak. Dia duduk sini ya. Dia duduk koyak. So dia duduk sini. Dia duduk beginilah. Sebelah ni duduk sini juga. So kita keluarkan ini getah. Dia duduk dalam lah. Jadi ini kita dah servis untuk keluarkan karat. Sebab ini piston brake, dia sepatutnya setiap 100.000, setiap 100.000 ni kena bleeding ataupun servis dia punya kit. Sebab bukan apa, dia berkarat di dalam. Jadi bila dia berkarat, kita tekan itu brake, dia tidak balance. Itu salah satu punca kenapa brake makan sebelah. Satu, kaliper pin lock. Kedua, piston ini tidak balance dia masuk. Ini piston tidak balance, dia guna dua piston. Piston atas dan bawah. Kalau kita tekan brake, dia brake tekanan tinggi hidrolik dia masuk sini. Coba sini. Dia masuk sini ya, belakang di bontot dia. Begini. Masuk sini. Dia masuk beginilah. Kita senang paham dia begini. Sini. Kita masuk dia begitu. Alright. Dia masuk begitu. Lepas tu kita duduk sini. Dia masuk begini. Coba kameramen. Dia duduk sini. Duduk begini. Jadi minyak ni akan, bila kita tekan brake, pipe high pressure hydraulic ni, dia akan tekan itu tekanan tinggi piston tu. Tapi piston tu ada jam sebelah sini, sini duluan masuk. Itu pun faktor kenapa brake makan sebelah, yaitu piston brake dia jam. Salah satu dia. Yang kedua, kaliper pin ini pun jam. Ini kita dah bersihkan ya, kita dah bersihkan dia. Kita buka dulu balik Kita buka dia. Kita buka, kita buka balik, kita tengok macam mana di dalam tu. Okey. Kaliper pin ni kita dah bersihkan. Kita tak ganti kaliper pin rod dia ni. Kita hanya bersihkan dan kita masukkan grease baru dan kita try masukkan balik kalau dia tak ada jam. Tapi alhamdulillah tidak jam juga. So kita dah masukkan dia. So tidak masalah juga lah. Kita just pasang balik. Cuba kita kasih rata saja lah. Kita ratakan balik. Jadi setelah kita ratakan balik, barulah kita tahu punca dia kenapa makan sebelah brake disebabkan oleh piston. Piston ni jam. Jadi pertama sekali kita mau tahu kenapa orang datang sini, sebab dia bunyi bergesel ketika tidak di brake. Puncanya yaitu kaliper pin ni dia jam saja. Yang kedua, piston pun kita ada jam sikit, so kita tukar itu piston kit brake punya tu. Jadi itu sajalah saya ingat perkongsian pada hari ini, supaya kita tahu kenapa perlu kita bleeding kereta dan kenapa kita servis piston brake ini setiap 100.000. Kita jangan tunggu jam baru kita servis. Sebaiknya 100.000 tu kita bleeding, keluarkan minyak lama dan kita masukkan minyak baru untuk mengekalkan itu sistem hidrolik berfungsi dengan baik. Dan kita ganti ini brake kit ni. Brake kit ni termasuk ini piston. Ya, termasuk dia punya o-ring ni, o-ring dalam piston ni ada dua piston. Dia punya kit, dia punya kabel piston kita tukar. Ini coba fokus di sini ya. Ini dah lebih 10 tahun ni van ni. Dia sudah koyak dan dia kena ganti jugalah. Kalau tidak dia akan masuk air, pasir apa semua masuk dalam sini, dalam piston tu. So akan menyebabkan piston tu akan jam. So langkah pencegahan dia setiap 100.000, suspension ataupun sistem brake ni kalau boleh servislah, yaitu bleeding dia. Lepas tu mana kit yang koyak, tukar dia. Sebab kita takut nanti brake ini sangat penting. Kalau brake tidak berapa cantik, kita mendapat rasa perbezaan dia. Bila kita tekan brake tu, dia tidak berapa rata ataupun smooth, ataupun ada berlaku gegaran sedikit di kaki. Sebab dia masuk tidak rata itu piring ni. Nah, ni kita tengok sini ya. Kita tengok dia. Apa yang terjadi bila tidak rata, dia akan goyang-goyang nih. Bila tidak rata, dia akan tidak, cengkaman tidak berapa rata dia masuk. So solusi kepada masalah tadi kenapa bunyi gesel hanya disebabkan oleh kaliper pin yang jam bahagian
bawah saja. Jadi yang kedua puncanya disebabkan oleh piston brake ini pun ada jam sikit, so kita dah tukar. Yang ketiga, sebabnya kenapa dia jadi macam ni, mungkin owner ni tidak pernah bleeding, minyak lama, selama 10 tahun minyak yang sama juga yang dia pakai, hanya tukar brake pad. So nasihat saya kepada pengguna kenderaan yang berumur lebih 10 tahun kah, ataupun mungkin lebih 100,000 tu, cuba alert tentang sistem brake anda. Bukan saja sistem brake, tapi sistem power steering. Kalau dia pakai minyak, gantilah minyak tersebut, sebab bukanlah kos yang tinggi, hanya sekadar bleeding dan ganti kit, sebab dia melibatkan nyawa. Bila brake tidak makan, ataupun brake makan sebelah, kita takut nanti bila kita time brake tu tidak berapa mencengkam, takut sistem brake itu tidak berfungsi dengan baik, takut pemanduan itu tidak berapa selamat. Jadi nasihat saya ialah setiap 100,000 tu kenderaan, cuba cek bahagian brake untuk mengekalkan kestabilan sistem brake dan juga keselamatan pengguna itu sendirilah. Owner yang memakai kenderaan itu alert lah. Ataupun kalau kereta tu dah 100,000 tu, minta pomen cek lah apa yang perlu diganti, bahagian suspension kah, bahagian sistem brake kah, bahagian power steering kah. Sebab minyak ni dah 10 tahun kita tak pernah ganti, dia mesti hilang daya likat dia, mungkin hilang daya lincir dia hilang, menyebabkan bila kita tekan brake tu tidak berapa kuat, ataupun brake sentiasa kita tukar sebelah tipis, sebelah lagi tebal. Ada yang terjadi macam ni, kita ada jumpa case ini makan sebelah, permukaan yang sama tapi ketebalannya tidak sama. Ini biasanya kalau pin lock jam dia tidak rata, dia biasanya makan sebelah. Tapi bila piston jam biasanya sebelah tipis, sebelah juga tebal. Jadi tidak sama rata tekanan piston tu. Itu pun mempengaruhi permukaan brake tu. Ini pun penting, jangan ada jam. So getah kena gantilah getah ni. Coba tengok sini, getah ini kena gantilah. Jangan tidak ganti. Jadi sebislah brake kit itu sebaiknya setiap 100,000 ataupun setiap 10 tahun boleh juga, 5 tahun pun kalau rajin gantilah. Tapi kalau bleeding tu, kalau boleh bleeding lah setiap 5 tahun pun okey. Sebab bukan apa, minyak itu tidak juga semahal mana, tapi nyawa tu yang penting. Sebab bukan apa, bila kita membawa kenderaan, apalagi melibatkan van ni, dia menggunakan beban yang tinggi, sistem brake sangat penting. Sebab kita membawa ramai orang dalam macam ini, 14 orang boleh muat, 14 nyawa termasuk kita 15. Bahaya sekiranya kita tidak mengenal pasti masalah-masalah brake ni. So kita jangan salahkan dulu quality brake, kita salahkan dulu sistem hydraulic brake itu sendiri. Kita mengandaikan itu brake booster, kita mengandaikan brake master pump okey, tetapi sekiranya minyak masih lagi minyak lama, memang keadaan sistem brake itu tidak dapat berfungsi secara maksimal. Jadi pastikan semua ini benda-benda yang saya sebutkan tadi ini, brake kit, piston kit dan caliper pin ni pastikan tidak jam. Sekiranya dia jam, banyaklah efeknya nanti apabila kita brake. Satu, kita tekan brake tidak berapa smooth. Kadang-kadang dia menghasilkan bunyi macam inilah, menghasilkan bunyi ketika kita tidak tekan brake. Tapi bila kita lepas brake dia okey. Kita tekan brake dia okey, bila kita lepas brake dia ada bunyi. Ini untuk van Nissan Urban E25. Saya rasa ini sebab dia datanglah. Tetapi untuk kereta-kereta lain lebih kurang sama saja. Caliper pin dia mesti servis juga. Terutama kereta Biba ni. Banyak kes-kes kita akan kongsi, kereta Biba pun sering mengalami bunyi-bunyi yang tidak sedap ketika jalan tidak rata. Sebab disebabkan oleh caliper pin pun terlampau longgar pun tidak boleh, terlampau fit pun tidak boleh. Macam ini tadi dia fit sampai dia jam pun tidak boleh. Okey. Jadi nasihat yang pertama ialah macam saya cakap tadi, servislah sistem brake anda setiap 100,000. Kalau nak bleeding setiap 5 tahun boleh bleeding, tukar minyak baru. Ataupun setiap 50,000 boleh ganti minyak baru untuk mengekalkan sistem brake berfungsi dengan secara maksimal lah. Okey, itu nasihat saya, walaupun simple saya hari ini, tetapi dia memberi saya rasa manfaat yang sangat penting, sebab dia melibatkan sistem brake. Sebab tanpa brake kita tidak boleh memberhentikan ini kenderaan. Jadi kepada pengguna-pengguna kenderaan di luar, bukan sahaja van, apa saja kenderaan, nasihat saya kita sama-sama ceklah. Sekiranya dia sudah mencapai tahap 5 tahun ataupun 10 tahun, cuba minta pomen tu ceklah, mana tahu ada benda yang perlu diservis. Okey, itu saja perkongsian pada hari ini. Masalah dia hanya kepada caliper pin yang jam dan juga piston kit ni kita ganti, sebab kedudukan piston nomor atas ni tidak keluar pada ketika kita pump. Hanya piston nomor 1 saja yang keluar, dan kalau dia keluar pun pada tahap maksimal kita tekan, piston yang bawah ni tidak keluar secara sama rata. Jadi kita gantilah, lagipun sudah kita tengok ni koyak sudah. Cepat sikit kameraman dekat sikit.
Ini pun koyak sudah kan. Jadi kita gantilah. Ini pun kaliper pun koyak. Okey. So itu saja perkongsian pada hari ini. InsyaAllah semoga sistem brake ini kita jaga dengan baiklah. Okey. Sekiranya info ini memberi manfaat, bolehlah subscribe ataupun kita like ataupun kita share ataupun kita komen. Mungkin anda menggunakan kenderaan yang sama i25 ataupun mungkin anda ada cara terbaik selain daripada cara kami untuk mengenal pasti masalah kenapa bunyi berdesing. So kami sudah cek tadi bahagian kabel, bahagian suspension tiada juga yang bergesel dengan rotor. So kita lihat kepada sistem brake tidak rata. So kita suspek memang kaliper pin, dan kaliper pin tadi kita keluarkan di bawah ni, kaliper pin memang jam. So kita dah cuci, kita dah bersihkan, masuk grease, alhamdulillah kita pakai balik. Cuma sebaiknya kita ganti baru, tetapi ini langkah penjimatan. So kita just cuci dan bersihkan, seterusnya masuk grease baru dan kita masuk kit yang barulah. Okey, itu saja pengkongsian pada hari ini. Okey, sekiranya info ni baik, kongsi-kongsilah dengan kawan-kawan. Okey, sekian. Assalamualaikum.